if you want to change your body, exercise. If you want to change your life, become a runner. Betul ke berlari ni boleh bagi kurus? Cakap banyak tak ada. Okey, jom. Stay tune. Assalamualaikum semua, kembali bersama saya Al-Rumi. Okey, video sebelum ini ketika 2000 subscriber, saya ada open entry untuk free giveaway Team Rumi eksklusif Nike running shirt. Saya dah ada pun pemenangnya, cuma saya belum umumkan sebab saya belum atur lagi dengan siapa yang saya nak collaborate. Sudah ada calon-calonnya dan insyaAllah kalau lepas PKPB ni, kalau jadi, saya akan hubungi anda dan baju itu akan menjadi milik anda. Yes. Jadi video hari ini sangat-sangat menarik. Antara soalan yang paling ramai tanya sejak awal lagi, dan hari ini dia agak sedikit teknikal dan kita ada main kira-kira sikit. Alright, sebelum saya teruskan hari ini, siapa yang belum subscribe tu, cepatlah subscribe. Okay, sebab lagi banyak subscribe, lagi banyak sokongan, lagi banyak sharing-sharing yang akan saya buat melalui video ini. Terima kasih semua. Baru-baru ini PKPB dilanjutkan lagi. Kita semua kena terus positif. Seperti mana yang saya sering katakan, patuhi SOP, stay safe dan kalau tak perlu, duduk saja di rumah. PKPB ni, saya sebenarnya pada bulan November nanti saya menerima beberapa undangan untuk sharing session saya. Yang kali terakhir saya buat sebelum PKP dulu dan ada beberapa terpaksa ditunda dan ada yang akan kita jalankan dalam bulan depan ni. Alhamdulillah. Tetapi komitmen saya susah sikit lah sebab saya seorang yang berkejaya, yang saya terpaksa ambil cuti dan tak semua sedapat saya penuhi. Jadi salah satu cara adalah melalui YouTube ini. Korang semua dah start buat YouTube belum? Jadi persoalan hari ini, betul ke berlari boleh kurus? Sebab berlari itu adalah salah satu aktiviti sihat, aktiviti lifestyle anda dan aktiviti bersenam yang sangat-sangat membawa manfaat. Kalaulah anda berlari tetapi semakin gemuk atau semakin tak sihat, maknanya dia defeat the whole purpose. Contohnya seperti yang paling mudah, anda berlari menjalankan gaya hidup sihat tapi anda juga merokok. Jadi tak kena. Jadi tema tu defeat the whole purpose. Macam sia-sia je lah anda berlari. Sebab berlari itu adalah satu aktiviti yang sihat. Merokok dan obesiti itu bukan satu yang sihat. Tetapi kalau anda dalam proses untuk menurunkan berat badan untuk tidak jadi obesiti, itu adalah satu perjalanan. Tetapi ada juga orang yang kurus, dia gemuk balik, dia kurus, itu satu perjalanan. Tetapi yang apa yang tak patutnya, semakin anda banyak berlari, semakin anda gemuk. Semakin anda banyak berlari, semakin anda isap rokok. Jadi mananya istilah atau definisi gaya hidup sihat tu? Okay? Jadi berbalik pada diri saya, anda patut tanya diri anda sendiri, kenapa anda hendak berlari? Kalau saya mudah saja, saya dah pernah cerita saya pernah share dalam video saya yang sebelum ini, kenapa saya nak berlari. Yang pertamanya, saya hendak kurus. Kembali pada penghujung tahun 2015 dan saya dah share ni kenapa pula saya nak kurus dalam video ini. Link dia ada di bawah ni. Dan kemudian yang keduanya, nak berlari. Berlari ni adalah satu hobi dan lifestyle gaya hidup sihat saya yang telah saya pilih. Dan yang ketiganya, dengan berlari dan memasuki race dan event, ia adalah satu peluang kepada saya untuk mencabar diri saya, kepuasan diri saya, dan yang paling penting, saya nak menjadi versi terbaik diri saya. Kerana dengan berlari, macam-macam saya belajar. Saya berjaya mendisiplinkan diri, saya berjaya membahagi masa, saya berjaya menyeimbangkan kehidupan saya dan banyak lagi. Semuanya dengan berlari. Ada berbagai option senaman yang ada dan yang boleh kita buat, terutama di Malaysia ini. Salah satunya berlari, berjogging, swimming, main badminton dan hiking, main basikal dan banyak lagi. Sukan mana yang lebih baik? Untuk kita menyatakan sukan mana yang lebih baik untuk kurus, utamanya sekarang kita nak cerita konteks sukan mana yang lebih berkualiti dan boleh bagi kurus. Pertamanya, untuk kurus kita perlu burn kalori dan kita perlu burn fat. Jadi untuk menentukan berapa banyak burn kalori yang boleh burn dan fat yang boleh burn, ada beberapa indikator penting dalam setiap sukan itu yang perlu ditentukan. Yang pertamanya, intensity activity itu. Okay? Intensity ni berkait rapatlah dengan kadar heart rate anda yang pernah saya share juga di video sebelum ini. Kemudian pace ataupun kelajuan aktiviti itu.
slow ke easy dan sebagainya, dan juga berkait rapat dengan intensity tadi. Dan yang ketiganya, jangka masa aktiviti tersebut. Dan yang keempatnya, yang paling penting sekali, ia berkait rapat dengan fisiologi diri anda, iaitu tinggi dan berat dan juga umur anda. Untuk kita tahu setiap sukan mana yang banyak burn kalori dan tidak, saya nak ambil satu parameter yang sama untuk setiap sukan ini. Seorang lelaki pertengahan umur 40-an, berat lebih kurang 74 kilo dan tinggi 172 cm. Jadi saya nak pilih 5 sukan yang berlainan. Jadi sukan ini dilakukan semuanya dalam masa yang sama, iaitu 30 minit, dan semuanya dari dalam moderate punya effort. Yang pertamanya dengan berlari. Dengan berlari, berapa banyak kalori yang dibakar? Banyak 382 kalori. Alright, sukan kedua yang saya pilih adalah berbasikal. Dengan berbasikal sebanyak 30 minit dengan effort yang sama, iaitu moderate easy, ia membakar hanya 254 kalori. Jumping rope dengan yang sama hanya membakar 240 kalori. Terusnya dengan swimming, berenang, hanya membakar selama 30 minit tu 225 kalori saja. Dan dengan berjalan selama 30 minit, mungkin yang tadi kalau berlari mungkin pace 7 ke 6,5, tapi kalau berjalan maybe pace 12 ke 14, hanya membakar 198 kalori. Okey, jadi dah ternyata dari segi pembakaran kalori yang paling banyak adalah berlari. Okey, jangan salah sangka apa yang saya nyatakan di sini. Mungkin berbasikal juga boleh mendapat pembakaran sama dengan running tadi, iaitu 308 kalori. Jika dipanjangkan sedikit masanya ataupun speed tu dilajukan sikit, akan dapat sama. Tapi dari kelima-lima ini, ternyata dengan effort yang sama, dengan fisiologi badan yang sama yang saya nyatakan pada awal tadi, running mempunyai kualiti yang lebih baik dan burn lebih banyak berbanding ke empat senaman tadi. Clear kan? Dengan berlari, setiap 2 km berbanding berjalan, kita akan burn lebih 30 ke 40 kalori berbanding berjalan. Nampak sikit kan? Tetapi itu baru 2 km. Anda bayangkan kalau anda berlari sebanyak 10 km, lebih ekstra 350 kalori berbanding berjalan. Kalau berlari tadi mungkin sejam, berjalan tadi mungkin 2,5 jam dan sebagainya. Okey, jadi kualiti dari situ berlari. Okey, saya nak kaitkan balik berlari, kualiti berlari dengan berbasikal tadi. Kenapa saya lebih gemar berlari berbanding basikal? Bezanya berlari dengan basikal ni, untuk mendapat kualiti yang sama, masanya lebih sikit. Jadi untuk saya, mungkin saya tak ada lagi ruangan atau kelapangan masa seperti orang yang boleh berbasikal. Contohnya kalau anda long run, saya long run biasanya 2 ke 3 jam. Mungkin kualiti basikal yang dapat sama, mungkin 6 ke 7 jam. Jadi untuk saya belum sedia untuk masa itu, sebab weekend saya lebih banyak bersama keluarga. Jadi saya cepat habiskan aktiviti senaman saya, dan masa weekend tu adalah masa sacred time saya bersama family. Jadi saya belum ready lagi untuk berbasikal selama 7-8 jam sehari. Ada 3 aspek yang utama. Pertamanya, high intensity. Okey, maknanya anda berlari intensity yang tinggi. Biasanya high intensity ni bila anda gunakan ketika anda buat hard session lah. Hard session ni seperti speed, interval, tempo, ataupun anda main bukit, hills dan sebagainya. Itu high intensity. Kerana apabila high intensity ni biasanya zone 3 dan ke atas 4. Dan akan touch 5 sekali-sekala. Di kat situ pembakaran akan lebih berkesan. Dan apabila anda buat high intensity ni, proses itu akan berterusan selama 14 ke 20 jam seterusnya. Jadi kita panggilnya after burn punya kalori. Dia akan memberi extra bonus pembakaran kalori sebanyak 190 ke 220 kalori. Tapi high intensity ni anda tak boleh buat selalu sangat, sebab badan anda akan injury dan badan anda akan overtraining. Yang keduanya, bagaimana larian tu boleh bagi kurus adalah dengan low intensity. Sebab tu dalam kebanyakan latihan-latihan training program yang berstruktur tu, kita banyak buat easy. Tetapi yang easy yang saya masukkan ini, yang memberi kesan adalah prolong punya low intensity. Low intensity contohnya seperti anda easy ataupun anda long run. So dengan pace yang steady, dengan easy effort tu, tetapi dalam jangka masa panjang, kadar kalori yang akan burn tu juga akan banyak. Itu salah satu kelebihan kenapa larian ini boleh bagi kurus. Dan yang ketiganya, yang ni ramai ke laut. Sebab itulah tak heranlah ramai yang berlari tapi makin gemuk. Saya cakap bukan untuk orang lain, termasuk diri saya juga. Jadi maksud saya kenapa naik berat badan, sebab anda tak kawal intake pemakanan anda. Ramai orang kat sini perasan
dia dah berlari dengan berlari hari ini, sebab aku berlari 5 km, 10 km aku boleh makan nasi 3 pinggan. Jadi itulah sebabnya berlari anda tak kurus. Jadi sebabnya ketiga, berlari ini boleh kurus jika anda mengawal intake makanan anda. Jadi hari ini bonus sharing saya nak share kat sini adalah bagaimana kita nak kira kalori defisit. Jadi apabila anda nak kira kalori defisit anda perlu tahu BMR dan BCR anda. BMR, okay, kita bagi one by one. BMR adalah base metabolic rate, iaitu dalam satu hari tanpa membuat apa-apa, berapakah kalori yang badan anda perlukan tanpa membuat apa-apa. Jadi BMR ni lelaki dan perempuan calculationnya lain-lain. Okey, bagi lelaki calculation dia mudah saja. Anda perlu lihat formula ini, iaitu 10 kali berat anda dalam kg campur 6.25 kali tinggi anda dalam sentimeter tolak 5 kali umur anda dalam tahun campur 5. Okey, jadi saya bagi contoh saya punya pengiraan. Jadi pengiraan saya kita terus buat formula kat sini lah. Okey. So basal metabolic rate saya adalah 1674. Okey, jadi anda punya berapa? Ni tanpa membuat apa satu hari saya perlukan 1674 kalori. Alright. Jadi langkah seterusnya anda perlu kira daily calorie requirement ataupun DCR. DCR setiap orang ni berbeza-beza. Jadi DCR ini akan menentukan berapakah defisit yang anda perlu setiap hari untuk kurangkan berat. Okey, untuk pengetahuan anda, pengiraannya mudah saja. Jadi untuk saya 1 kilogram berat yang saya nak turunkan, saya memerlukan 7,000 kalori di burn. Jadi kalau 1 kilogram saya nak burn selama seminggu itu saya perlukan 7,000 kalori. Jadi itu saya taruh seminggu. Kalau nak satu hari 1 kilogram, maknanya seminggu saya nak kena 7 kali 7, 49,000 kalori lah. Memang tak logik lah. Sebab tu kita nak buat target ni biar reasonable. Satu minggu konsisten 1 kilogram macam saya buat dulu. Jadi untuk anda kira DCR ini, BMR tadi anda perlu kalikan dengan berapa kekerapan ataupun gaya hidup anda sehari. Sama ada sedentary, kemudiannya lightly active, kali dengan 1.375. Kalau moderate pula, ini anda kali dengan faktor 1.55. Kemudian anda actively naik satu tahap lagi, anda kali dengan 1.725. Kalau anda jenis super aktif, biasanya elite lah, hari-hari dia boleh bersenam, tak boleh berhenti, asyik nak bersenam je. Kalau berhenti tak boleh. Anda kali BMR anda tadi dengan 1.9. Okey, dah kira semua? Jom kita tengok. Okey, macam mana yang kita nak turunkan berat badan ni? Okey, kalau saya sedentary, maknanya saya tak ada exercise. Jadi untuk saya nak turun, kita cerita 1 kilo seminggu ni, saya perlu ambil 1,009 kalori per sehari. Okey, kemudian kita jump terus kepada moderate active. Jadi berbanding tadi, kalau saya nak turun 1 kilogram seminggu, saya cuma, jadi kalori yang saya perlu seminggu adalah 1,595. Okey guys, nampak tak beza? Kalau saya tak nak bersenam langsung, seminggu saya cuma boleh ambil makanan dan ambil makanan, saya boleh intake kalori saya cuma 1,000 kalori saja. 1,000 kalori ni saya bagi macam mana nak kira. Okey, pagi kalau anda nak ambil teh tarik, kalau kita naik breakfast, biasa ambil kan? Teh tarik kalori dia 200 lebih, 250 kalori. Roti canai kalorinya biasa 310 kalori. Dua ni sarapan saja dah 500 kalori. Jadi anda ada lagi 500 kalori. Tu belum makan tengah hari lagi, sarapan lagi. Okey, berbanding kalau saya boleh aktif, maknanya seminggu 3 ke 5 kali, 1,500 ke dekat ke 1,600 kalori. Maknanya katalah saya ambil roti canai juga kan. Jadi tadi dah ada 500, saya ada balance lagi 1,000. Mungkin tengah hari lagi 500 kalori dan malam lagi 500 kalori. Jadi kalau saya berterusan macam ni, saya akan hilang 1 kilogram setiap minggu. Dan dari sudut sains memang logik dan telah dibuktikan dan memang dijamin. Okey, jadi dia boleh adjust macam mana. Jadi kalau anda rasa anda nak makan lebih sikit, aktiviti tu anda naikkan lagi lah, aktif lihat, dan faktornya akan naik 1.7. So anda boleh makan lebih sikit. Tetapi kalau anda nak turun cepat lebih daripada 1 kilogram seminggu, anda kurangkan lagi makan tu.
Jadi teori dia mudah saja. Jadi sebab itu, apa yang terjadi di sini, ramai runner di sini, contohnya dia dah berlari 5 km 400 kalori. Dia bantai nasi Arab 2 pinggan, teh tarik 2 gelas. Itu saja terus terang dah 1200 kalori. Berlari 500 kalori aja. Makan 1200 kalori. Itu negatif ke positif? Anda fikirlah sendiri. Sebab tu berlari banyak bagian Arab macam mana pun tak kurus-kurus, jadi lagi gemuk. Defeat the whole purpose. Jadi salah siapa di situ? Salah kedai Arab tu lah. Kenapa jual nasi Arab sedap sangat dengan kambing? Kan? Deep tak? Okay guys, jadi saya rasa saya dah jelaskan semuanya. Mungkin siapa lagi tak faham nanti, boleh tinggalkan komen nanti. Dia lebih teknikal. Tapi kali ni saya dah bagi detail sikit. Sebab lain orang, lain fisiologi, lain kelapangan masa, lain fitness level, lain motivasi. Dan semoga konten hari ini sangat-sangat membawa manfaat pada anda. Sekali lagi, Al-Rumi pecah lagi rahsia. Yes! Dan kalau anda suka, seperti biasa, tolonglah tekan like, subscribe YouTube channel saya, tekan loceng, dan tinggalkan komen-komen yang konstruktif. Terima kasih semua kerana sudi tonton sampai habis. Stay fit, stay safe, stay healthy and keep running. Assalamualaikum.